مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بعدي من سنته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia kasih sayang yang Allah Taala bagi. Hakikatnya Allah yang himpunkan kita menyempurnakan satu ibadah yang cukup besar, salat fardu maghrib berjamaah. Dan yang dihormati, dimuliakan barisan AJK Masjid, pengerusi, Bilal, imam, tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tajuk kuliah ni sebenarnya satu tajuk yang berat. Kalau saya nak suruh tuan-tuan perempuan ingat setiap satu dia fakta ni memang penat. Tapi saya cuma nak minta pada malam ni tuan-tuan perempuan sekalian, kita faham makna dan maksud perjalanan sirah kehidupan baginda Nabi dan para sahabat yang Nabi lalu di dalam satu slot kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bilakah engkau diangkat oleh Allah menjadi rasul?" Kalaulah soalan ni orang tanya kita, kita pun boleh jawab senang kok, kita rasa senang jawab soalan ni. Dan apa yang dijangka oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang akan dijawab oleh Rasulullah, macam yang kita semua akan jawab. Nabi, bila Nabi diangkat jadi rasul, umur Nabi 40, di Jabal Nur, di Gua Hira, 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq. Memang itu yang tercatat dalam sirah. Tetapi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tak kala beliau bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, bilakah Allah Subhanahu wa taala mengangkat tuan menjadi rasul?" Apa jawapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah? Mengejutkan Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang panjang yang saya cuma baca sikit daripada ringkasan hadis tu. Sebelum acuannya Adam AS dicipta, ketika tu Allah telah angkat aku menjadi rasul. Nabi jawab pada Abu Hurairah. Cuma masa umur Nabi 40 tahun, di Jabal Nur, di Gua Hira, dengan 5 ayat pertama Quran, itu isytihar saja. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala mengadakan perancangan penciptaan dunia ni dengan sangat rapi dan tersusun. Sebab tu Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu sebut, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna awwala ma khalaqallah al-qalam." Benda pertama yang Allah Taala ciptakan, yakni sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, sebelum Allah ciptakan malaikat, manusia dan jin, sebelum Allah menciptakan syurga dan neraka, sebelum Allah menciptakan arash dan apa-apa yang pernah wujud di atas muka bumi, yang pertama kata Nabi yang Allah Ta'ala sebut, yang Nabi sebut, yang Allah ciptakan ialah al-qalam, pen. Thumma qala uktub, kemudian Allah Ta'ala perintahkan pada pen tu tulis. Dan pen tanya Allah, "Ya Rabbi, madza aktubu?" Aku nak tulis apa wahai Allah? Allah Subhanahu wa taala perintahkan uktub, tulis. Muqadiran, yakni takdir likulli syai'in, segala-galanya.
hatta taqumus sa'ah, sehingga hari kebangkitan. Tulis semua. Sampai mati manusia, hancur muka bumi, sampailah bangkit balik. Satu ulama Kanada ketika mana dia bahaskan hadis ini telah ditanya, apa makna likulli syai', segala-gala yang Allah Ta'ala perintahkan pen untuk tulis itu apa dia segala-gala tu? Kata Syekh Syadi As-Sulaimani, termasuklah 2 butir batu yang bergeseran di tengah-tengah lautan yang gelap. 2 biji batu bergeser itu pun dia buah tulisan pena takdir Allah. Sehelai daun yang gugur di hutan belantara yang kita pun tak peduli tentang keadaan tu, itu pun di bawah pengetahuan tulisan pena takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah benda yang kita anggap remeh dan tak ada manfaat untuk kita tu pun Allah tulis, apa lagi apa yang berlalu dan berlaku dalam kehidupan kita. Kalaulah kita faham benda ni, macam mana ada perkataan depression dalam kamus orang beriman kepada Allah? Macam mana ada perkataan tension, stres, sakit jiwa? Macam mana boleh adalah hati kita semua? Kalau kita faham segala-gala perkara ini telah menjadi satu keadaan tertulis dalam pena takdir Allah fi lauhil mahfuz, di satu tempat. Al-lauh, lauh ni apa dia? Dalam bahasa mudah, board, satu papan yang mahfuz, yang Allah Ta'ala jaga, yang mana malaikat pun tak tahu apa yang Allah tulis kat situ. Hatta malakatul maut pun tak tahu hari ni nyawa siapa yang akan dicabut, esok siapa akan dicabut, melainkan gugurnya dedaunan nama kita, maka dia ambil nyawa tadi, dia ambil nama tadi. Hari ni tak lewat sesaat, tak cepat sesaat, nyawa ni akan ditarik. Tuan-tuan, segala-galanya Allah Ta'ala tetapkan. Sebab tu bila Nabi buat dakwah, orang tak ikut Nabi, orang lawan Nabi, balas dengan akhlak yang baik dalam kehancuran akhlak Arab jahiliyah kepada Nabi. Tak ada orang mempertahankan Nabi, setiap orang mempertahankan Nabi, semua kena macam Nabi. Akhirnya Allah turunkan sebuah surah satu daripada surah yang kita pun seronok dan suka dengar, khusus berkenaan dengan pen, surah Al-Qalam. Allah sebut mula-mula Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nun, demi pena. Allah Ta'ala bersumpah demi pena, makhluk yang Allah ciptakan mula-mula. Wal qalami wa ma yasturunan, apa yang pena tu dah tulis. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Bila orang tuduh Nabi gila, Allah tolong backup Nabi, wahai Muhammad, demi nikmat Tuhanmu kau tak gila. Innaka la'ala khuluqil azim. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkaulah orang yang memiliki akhlak yang paling agung. Akhlak Nabi, akhlak teragung, bukan yang terbaik. Khuluqil azim. Azim, Allah menggunakan perkataan agung. Akhlak yang paling sempurna ialah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya akhlak tu ada kat kita umat Nabi. Tapi akhlak ni dah mulai hilang daripada kita bila agama bukan menjadi perkara utama dan akhirat bukan menjadi matlamat kita dan Allah bukan menjadi maksud kehidupan kita. Tuan-tuan, saya saja nak bawa fokus pada satu tajuk pada malam ni. Peristiwa yang besar yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjuangan pengorbanan kehidupan Nabi, kedahsyatan sebuah peperangan. Nama perang tu Mu'tah. Mu'tah ni dekat mana? Kalau tuan-tuan biasa pergi Jordan, Mu'tah ni salah satu negeri di Jordan. Dulu Jordan, Palestin, utara Syria, utara Saudi, dulu semua tu Syam. Termasuklah dulu Madian, dekat bahagian Al-Bada', Haqal, Wadi Taib Al-Isim, sebelah tu atas lepas pada Tabuk tu, dulu belah atas tu semua Syam. Dan dikuasai oleh Rom.
beragama Kristian. Nabi buat kerja dakwah 13 tahun di kota Mekah. 13 tahun dakwah Nabi di kota Mekah. Nabi belum angkat pedang walaupun sekali dalam peperangan. 13 tahun awal dakwah non-stop. Turun surah yang kedua. Surah pertama surah Al-Muddathir. Turun dekat mana? Gua Hira. Lepas Nabi tengok dalam keadaan macam mana masyarakat, kejahiliahan, keterukan, kegelapan, kehancuran, Nabi naik duduk seorang-seorang dekat Gua Hira. Tuan-tuan, ni sahabat-sahabat saya ni, apa nama ni, Edi kami hari tu, lepa ni orang dahsyat. Kami bawa balik umrah hari tu, satu Jumaat hari tu. Lepa boleh dengan sejarah kan, 4 kali umrah, 5 hari dekat Mekah, 4 kali lepa bantai buat umrah kan. Saya biasa 2 kali lah. Tapi lepa boleh bantai. Habis umrah kan, malam tu pukul 11 malam kita tunggu teksi kan. Pergi mana? Naik Gua Hira kan. Ini betul-betul kerja tinggi punya kerja. Pukul 12 malam mula memanjat. Kita sampai pukul 2 pagi. Dekat atas kan, dekat puncak. Kita sampai kat Gua Hira tu pukul 2 pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi duduk kat situ. Nabi bukan naik sekali tuan. Nabi naik dan turun. Nabi duduk dekat situ dengan kegelisahan, dengan kerisauan macam mana umat ni dapat diislahkan, apa cara umat ni dah diislahkan. Tak ada jalan. Agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim telah dihancurkan, dihina dengan kejahiliahan orang Arab. Mereka telah tawaf Kaabah telanjang, mereka telah sembelih binatang kepada berhala, mereka telah buat perkara yang tak dibuat dan tak diajar oleh Nabi Ibrahim AS. Nabi Muhammad tak tahu nak buat macam mana. Allah hantar Jibril AS pada bulan Ramadan, pada tahun itu pertama kenabian. 5 ayat ya Allah bagi. Tuan-tuan kalau naik atas Gua Hira, tuan-tuan akan nampak ada satu bukit. Daripada Gua Hira nak menuju ke arah Kaabah, ada satu bukit yang mana bukit tu ada curam sikit ke atas. Itu Bukit Jibril. Kenapa Bukit Jibril? Nabi dapat je wahyu tu, Nabi turun. Nabi turun daripada Gua Hira. Nabi tak pernah jumpa Jibril AS. Nabi tak pernah dengar ayat Quran. Nabi tak tahu apa yang berlaku. Nabi heran, Nabi takut, Nabi risau. Nabi turun dalam keadaan kegelisahan. 3 bukit Nabi terpaksa naik dan turun untuk sampai ke rumah Nabi SAW yang terletak di kawasan Mas'a, dekat Masjidil Haram, dekat dengan Bukit Safa. Minta maaf, dekat Bukit Marwah, dekat kawasan tandas. Tuan-tuan, ketika tu dipanggil nama Rasulullah, masa Nabi nak turun balik dipanggil nama, Nabi tengok itu pertama kali dalam hidup Nabi. Nabi tengok rupa bentuk Jibril AS dalam keadaan yang asal. Itu pertama kali. Sampai rumah dalam keadaan yang sangat-sangat menggeletar seluruh badan Nabi. Nabi cuma sebut dekat isteri Nabi, apa dia? Zammiluni, zammiluni, zammiluni. Selimutkan aku, selimutkan aku, selimutkan aku. Sayyidatuna Khadijah tak tanya soalan. Hanya diambil selimut dan diselimutkan Nabi SAW. Tak ada satu perkataan yang keluar, tak ada satu soalan yang ditanya. Ini satu orang isteri yang hidup dia macam mana fikir untuk mudahkan suami dia, dan dia tahu ini bukan orang biasa. Tuan-tuan, kalau buka dalam kitab Al-Bushra fi Manaqib min Hayyati Sayyidatuna Khadijah, tuan-tuan boleh cari kitab ni, warna pink. Dia ada bahasa Arab, terjemah bahasa Melayu. Bagus kitab ni. Disusun oleh Syed Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Hadis-hadis sahih disusun, dibuat dalam satu bentuk penceritaan supaya kita nampak hayat kehidupan Sayyidatuna Khadijah dan macam mana pengorbanan beliau kepada baginda Rasulullah menyebabkan tak ada isteri-isteri Nabi yang boleh menandingi Sayyidatuna Khadijah, walaupun Sayyidatuna Khadijah khidmat pada Nabi sebelum Nabi hijrah. Tuan-tuan, 13 tahun. Surah yang kedua turun lepas Al-Alaq, surah Al-Muddathir. Surah ni turun, sebahagian ulama menyebut 6 bulan setelah turunnya surah Al-Alaq, 5 ayat. Surah Al-Muddathir tentang apa? Allah sengaja biarkan beberapa bulan untuk Nabi tenang. Nabi tak pernah tengok Jibril. Nabi rungsing, Nabi risau. Bila Jibril tak datang, Nabi pun risau juga. Dan Jibril datang dengan satu surah, dengan ayat daripada surah Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut.
Qum fa'anzir, bangun, bagilah peringatan. Tak bagi peringatan apa? Allah dah ajar Nabi solat belum? Belum lagi. Apa hukum fiqh Nabi dah dapat? Belum lagi. Apa ilmu yang Nabi ada masa tu? Satu ya. Wa rabbaka fakabbir, Tuhan kamu besarkan. Itu je ilmu yang Nabi ada. Jumpa orang cerita Allah besar, Allah kuasa, Allah segala-galanya, Allah yang cipta kita, Allah yang bagi ni, Allah yang buat, Allah suruh cerita tu ya. Wa rabbaka fakabbir, besarkan Allah. Wa thiyabaka fatahhir, baju kamu bersih. Allah ajak adab dalam dakwah. Baju bersih. Tuan-tuan, Nabi tengok muka isteri dia Sayyidatuna Khadijah, apa Nabi kata, wahai isteriku, mulai hari ni tak ada lagi rehat untuk suami kamu. 13 tahun berlalu yang cukup parah di negeri Makkah, sehingga akhirnya Nabi telah berhijrah ke Madinah dengan mengorbankan orang-orang yang Nabi sayang, bumi yang Nabi cintai, tanah tumpah kelahiran Nabi. Nabi bergerak hanya untuk maksud agama dan umat ini mengenal Allah. Saya cuma nak skip kisah kehidupan Rasulullah sehingga 3 tahun Nabi sebelum wafat. Tahun ke-7 Hijrah ni antara tahun yang besar dalam kehidupan Nabi. Pada Muharram tahun 7 Hijrah berlaku satu peperangan. Yang pertama di antara orang Islam dengan orang Yahudi. Perang Khaybar. Perang Khaybar berlaku di benteng orang Yahudi Qainuqa dan Bani Nadar. Kabilah Yahudi dua dekat sana, Bani Qainuqa dengan Bani Nadar. Jarak Khaybar daripada kota Madinah lebih kurang 150 km. Pada bulan Muharram, Nabi telah bergerak bersama dengan para sahabat, lebih kurang 1,600 orang. Yang ada di dalam benteng Khaybar lebih kurang 10,000 orang, tambah bantuan lagi 4,000 orang. 14,000 orang nak berdepan dengan 1,600 orang. Dan orang Islam tak pernah pun sibuk berapa jumlah nak lawan untuk menang. Kerana orang Islam hanya perlu yakin Allah bersama dengan dia, maka dia ada segala-galanya. Tuan-tuan, perang Khaybar ni satu perang yang kritikal. Walaupun Rasulullah SAW menang, tetapi ketika mana kemenangan Rasulullah SAW itu diraikan, disebut dalam kitab Dalail Nubuwah Al-Imam Baihaqi menceritakan tentang satu perkara yang berlaku setelah kemenangan Khaybar. Yang pertama, ketua orang Yahudi telah dibunuh, Harith. Anak dia Zainab menjadi tawanan yang memiliki dendam yang cukup dahsyat kepada Rasulullah. Keinginan Zainab agar dapat membunuh Rasulullah sentiasa membuat-buat kerana Rasulullah dianggap menjadi sebab bapa dia dan suami dia mati dalam Khaybar. Dia kaji Nabi suka makan apa. Dan dia tahu Nabi suka makan kambing, kaki depan, belah kanan, paha. Apa yang dia buat? Dia telah bertemu dengan tukang masak dan dia telah masukkan racun dalam makanan Rasulullah. Tuan-tuan, Nabi SAW duduk dengan para sahabat, tunggu hidangan datang. Bila hidangan datang saja, para sahabat seorang pun tak sentuh makanan kerana beradabnya para sahabat. Dan inilah adab yang diajar oleh Rasulullah. Kita kena ajar anak-anak kita. Kalau makan, ada orang tua-tua, jangan ambil lauk lagi, melainkan biar orang tua ambil dulu. Kalau ada orang alim, kalau ada orang saleh, utamakan mereka. Utamakan orang tua-tua. Ambil makanan yang paling dekat. Nabi SAW telah mengajarkan kehidupan kepada para sahabat, hatta cara makan pun sahabat begitu beradab. Seorang sahabat pun tak sentuh daging tu, melainkan sehinggalah Nabi cubit daging dan Nabi telah masukkan dalam mulut Nabi SAW. Tuan-tuan, dalam peperangan Khaybar disebutkan sahabat telah kepung Khaybar hampir 2 minggu. Bahkan sebahagian sebut peperangan tu hampir 40 hari berlaku. Sehingga kan para sahabat kehabisan bekalan makanan. Tuan-tuan, Nabi masuk je dalam mulut.
Sahabat pun cubit-cubit makan. Lapar. Sahabat lapar. Bila sahabat lapar, sahabat boleh makan. Sahabat makan. Nabi SAW masuk mulut saja. Nabi keluarkan balik daging tadi. Nabi kata, kif. Berhenti. Dan Nabi SAW perintahkan para sahabat keluarkan semua makanan dalam mulut. Sahabat keluarkan sebahagian makanan telan pun. Bila sebahagian dah telan, Nabi dah keluarkan. Nabi beritahu kepada para sahabat, pergi panggil Zainab, wanita Yahudi itu. Pergi panggil dia. Tuan-tuan, terkejut Zainab. Wanita Yahudi tadi terkejut. Macam mana Nabi boleh tahu ni? Sampai dia berdiri di depan Rasulullah SAW, Nabi tanya kepada dia, kenapa kamu buat macam ni? Kenapa kamu letakkan racun dalam makanan ni? Terkejut Zainab. Mana kamu tahu? Aku letakkan racun. Al-Imam Baihaqi sebut dalam kisah ni, ketika Nabi angkat tulang kambing, Nabi kata, ni yang beritahu aku. Tuan-tuan, kambing tu, tulang kambing tu beritahu kat Nabi yang dia telah diracun oleh Fulanah binti Fulan. Kambing tu, tulang dia bagi tahu siapa yang lebuh racun. Tuan-tuan, terkejut Zainab. Ini mukjizat. Zainab kata, sesungguhnya aku cuma ingin mengetahui sama ada benar kamu Nabi ataupun tidak. Kalau kamu penguasa yang nak merampas tanah kamu, kamu pasti akan mati dengan daging ni. Tapi kalau kamu Nabi, pasti akan diselamatkan oleh Allah. Ternyata benarlah kamu Nabi. Maka dia angkat tangan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam Zainab. Zainab binti Harith masuk Islam, tetapi kerana dia beberapa orang sahabat yang telah makan daging tadi telah syahid, akhirnya dia telah diqisas. Tapi dia mati dalam keadaan beriman pada Allah. Tuan-tuan, kesan daripada air tadi, air liur racun yang Nabi telan daripada, memang Nabi tak telan daging, Nabi dah keluarkan daging, tapi Nabi telan air liur yang ada racun. Nabi kena racun ni masa umur Nabi 60 tahun ketika tahun ke-7 Hijrah, masa perang Khaybar. Pada tahun ke-11 Hijrah, pada tanggal Rabiul Awal, pertengahan sebelum kewafatan Nabi, Nabi sakit. Dan Nabi kata, sesungguhnya aku masih merasai kesakitan, keperitan racun wanita Yahudi itu. Tuan-tuan, umur 63, kuat tak kuat badan? Mungkin zaman sekarang mungkin lah kot. Tapi tuan-tuan, saya insyaAllah 30 hari bulan ni nak pergi umrah lagi. Saya akan bawa tok saya umur 85. Tok saya umur 85 tu saya dah bawa 2018. Masa tu umur dia 81, 82, 81. Tuan-tuan, masa bawa tu umrah pertama, okey lah, tawaf, sa'i semua. Umrah kedua saya dah bisik kat telinga dia, kata, Tok Umi, apa kata kita naik skuter kot ni, kesian tengok Tok Umi jalan ni. Sebenarnya kita kesian kat diri sendiri, kita tak larang. Kita punya nak adjust dia supaya kita boleh bawa naik skuter. Dia kata ni kita ada kaki elok boleh jalan naik skuter buat apa, kita jalan lah. La ilaha illallah kata. Tuan-tuan, berapa umur? 81. Di zaman Rasulullah SAW ketika peperangan Khandaq berlaku, Amru bin Abdul Wud one by one dengan Sayyidina Ali umur 70. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari ikut bersama tentera Muawiyah bin Abu Sufyan untuk pergi Konstantinopel. Masa tu umur 70 lebih. Nak beritahu, umur 70 lebih ni di kalangan para sahabat itu zaman perang. Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma umur 70, angkat pedang berperang depan Kaabah. Makna dia umur 63 ni muda lagi. Bahkan Rasulullah memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Dan Nabi SAW umur 63 bukan meninggal sebab tua, tapi Nabi sendiri sebut kerana kesakitan racun Yahudi yang Nabi dah telan ketika mana Khaybar. Itu punca asbab Allah Ta'ala nak ambil Nabi SAW setelah selesai tugas kenabian Nabi SAW. Tuan-tuan, itu tahun ke-7 Hijrah, bulan Ramadan. Tahun ke-7 Hijrah juga berlaku satu peristiwa yang cukup besar, Umrah Qadha. Nabi buat Umratul Qadha. Nabi qadha umrah tahun lepas tak jadi. Kita biasa dah umrah tak jadi. Setakat ni makin ramai tuan nak pergi umrah tak jadi. Setakat ni kawan saya baru beberapa hari lepas tak jadi. Sebab apa?
Semua dah standby dah nak pergi dah tuan. Swab positif tuan. La ilaha illallah. Semua dah tuan. Jemaah nak terbang ni, travel nak jalan ni, swab positif pula. Positif nak terbang macam mana? Package semua dah settle, dah beli. Tuan-tuan, boleh depression tuan. Tuan-tuan bayangkan kita pergi umrah naik flight. Ada skrin tuan-tuan. Sempat tengok Wonder Woman. Tengok Wonder Woman yang pakai ihram. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pakai ihram, ada skrin kat depan. Tengok Wonder Woman. Nak pergi umrah ke, nak pergi USA pun tak tahu. Tuan-tuan, zaman Nabi, miqat di Bir Ali 400 km, merentas padang pasir, tak ada jalan raya, tak ada RNR, tak ada muhattah benzin, tak ada tempat makan. Semata-mata padang pasir bergerak dengan seorang mutawif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1400 orang dah sampai dekat Hudaibiyah. Ketika tu tahun ke-6 Hijrah pada bulan Zulqa'dah. Sampai Hudaibiyah ditahan. Dan ketika tu berlaku perjanjian antara yang disebut yang pertama apa dia? Tahun ni kalian orang Islam tak boleh masuk buat umrah, patah balik, tahun depan masuk balik. Tuan-tuan, agak-agak kalau kita macam mana tuan? Kita akan update status kat Facebook berita travel ni teruk. Agak-agak lah. Macam mana management ni? Tuan-tuan bayangkan bagaimana keadaan para sahabat yang dah pakai ihram daripada Bir Ali. Betapa belengah para sahabat dalam perjalanan yang cukup jauh merentasi padang pasir 400 km lebih. Bukan naik bas ekon, naik unta, ada jalan kaki. Sehingga sampai di Hudaibiyah ditahan, dibuat perjanjian balik tuan-tuan. Bayangkan sahabat jadi stres. Sayyidina Umar Al-Khattab kata apa? Wahai Rasulullah, bukankah Tuhan Rasulullah? Tuan-tuan bayangkan perkataan ini keluar pada mulut Sayyidina Umar. Bukankah Tuhan Rasulullah? Bukankah kita orang Islam? Bukankah mereka orang kafir? Bukankah kita berada dalam kebenaran? Kenapa kita ikut mereka? Tuan-tuan, Sayyidina Umar boleh tanya macam ni kat Nabi. Dan Nabi faham, Nabi tak marah. Nabi tahu sahabat. Yang pertama, tahun ni balik, tahun depan datang balik. Yang tu dah buat sahabat marah. Yang kedua, gencatan senjata 10 tahun. Tuan-tuan bayangkan, perang demi perang Islam menang. Badar menang, Uhud menang kalah. Uhud kita baca separuh cerita, kita kata kalah. Uhud menang. Islam menang. Round 2 Islam kena. Round 3 dia dah round 3. Round 3 itu Hamratul Asad nama peperangan tu. Nabi belum buka lagi baju besi. Para sahabat yang cedera 63 orang tu bangun balik dengan baju besi, serang balas. Tu dipanggil serang timbal balas Hamratul Asad, menyebabkan orang kafir berlari balik ke Mekah. Ini peperangan Uhud. Orang Islam menang. Perang Khandaq, 10,000 orang tentera Ahzab datang serang tentera Islam, kepung Madinah, tak lepas-lepas. Akhirnya kalah, balik-balik tuan-tuan, menang. Peperangan kecil yang berlaku, perang Abwa, perang Buwaz, Dhu-Ushairah, perang Rabigh, semua Islam menang. Tuan-tuan bayangkan, tiba-tiba tahun 6 Hijrah datang kita, ya Rasulullah Muhammad, genjatan senjata 10 tahun. Kita kalau dah hat-trick menanglah satu game, tiba-tiba game tahun depan tak bagi kita main. Tuan-tuan bayangkan macam mana keadaan para sahabat ni. Kita dalam keadaan kemenangan tanpa henti. Tapi Nabi kata, ya, kita ikut. Siapa saja masuk Islam lepas perjanjian ni harus dipulangkan balik. Sahabat kata, macam mana pula ni? Dan siapa saja murtad keluar dari Islam harus dibiarkan. Berat sebelah langsung, dan Nabi tanda tangan perjanjian ni. Ketika tu sahabat ridwanullahi ajma'in, memang ada yang tak puas hati, semua marah, tapi mereka tekan hati mereka kerana yang perintahkan untuk terima perjanjian ni siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa ni Allah nak tengok iman kita tak mana. Mentaati Allah dan Rasul, ataupun nampak logik akal kita dapat menang dengan kemampuan kita, ataupun mentaati Rasul, kemenangan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul. Tuan-tuan, Umar dah tanya Rasulullah tadi kan, Nabi dah jawab dah. Sayyidina Umar pergi tanya Abu Bakar pula, ya Abu Bakar, bukankah dia Rasul? Bukankah kita orang Islam? Bukankah mereka orang kafir? Kenapa kita ikut mereka? Sayyidina Abu Bakar ni orang yang faham agama. Sayyidina Abu Bakar ialah orang yang sentiasa ada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada awal Nabi
berdakwah sehinggalah Nabi wafat, yang sentiasa bersama Nabi, tak pernah renggang pada Nabi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang paling faham agama daripada seluruh umat ini ialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar kata ke Umar, wahai Umar, dia Rasul, tidak dia buat sesuatu perkara melainkan segala-galanya mesti daripada pimpinan Allah Ta'ala. Sami'na wa ta'ana. Kita dengar, kita taat, dah cukup. Tuan-tuan bayangkan, Nabi beritahu dekat sahabat, kita kalau tak buat umrah, kita dah miqat, kita dah ihram semua dah, kita dah nak masuk, tiba-tiba kita tak tawaf, kita tak sa'i, kita tak tahallul, kita tak buat semua rukun. Jadi macam mana kita nak lepaskan kita punya ihram kita? Kena bayar dam ihthar. Macam mana cara dia? Sembelih binatang. Tahallul, sembelih binatang. Apa yang berlaku? Nabi beritahu dekat sahabat, sekarang ni kalian sembelih binatang, tahallul. Tuan-tuan bayangkan, sahabat tak buat. Sahabat masih dalam keadaan tak boleh nak faham apa yang tengah berlaku ni. Kita dah sampai Mekah ni. Hudaibiyah tuan, 25 km ke dalam tu dah Kaabah. Kenapa kita tak buat umrah? Ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, kita datang tahun depan ni kata. Tuan-tuan, sahabat bila Nabi suruh cukur, Nabi suruh sembelih, seorang sahabat pun tak buat. Nabi masuk dekat dalam kemah Nabi, Nabi bawa isteri yang masa tu ialah Sayyidatuna Allahumma salli ala sayyidina Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Nabi tanya, wahai Ummu Salamah, macam mana ni? Aku perintahkan mereka untuk sembelih, cukur, seorang pun tak buat. Ummu Salamah cerdik ni, isteri Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, tuan buatlah dulu, nanti mesti mereka ikut. Nabi keluar, Nabi terus sembelih binatang dan Nabi bercukur. Para sahabat tengok, lantas mereka pun sembelih binatang dan mereka pun bercukur. Disebut dalam sirah, sahabat cukur dengan pedang. Nak bagi tahu punya marah dengan orang Quraisy ni buat Nabi macam ni. Mereka rasa satu penghinaan pada Nabi. Maka ambil pedang cukur kepala, berdarah-darah kepala. Nak bagi tahu punya geram dekat orang Quraisy ni. Tuan-tuan, dalam keadaan tekan nafsu mereka untuk mentaati Rasul, patah balik, belum keluar daripada kota Mekah, belum sampai ke Madinah, Jibril alaihissalam turun. Kerana tekan nafsu, kerana ikut pada apa yang Nabi SAW buat, walaupun tak apa nak faham, kenapa, tapi kerana mentaati Allah dan Rasul, maka Jibril AS turun dengan 4 ayat pertama surah Al-Fatihah. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya Allah telah membuka kepada kalian sebuah kemenangan yang nyata. Bahasa mudah apa dia? Allah nak beritahu, wahai para sahabat, menang dah. Tuan-tuan, buat umrah ke tak? Tak buat umrah pun, tawaf ke tak? Tak tawaf pun, sa'i ke tak? Tak sa'i pun. Apa mereka buat? Patah balik. Allah kata, menang dah. Atas dasar apa kemenangan tu? Dasar kemenangan yang Allah Ta'ala tengok bukan menyempurnakan ibadat, tetapi mentaati Allah dan Rasul. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Wahai orang Islam, Allah ampun dosa kalian sebelum selepas. Kerana ketaatan kalian kepada Allah dan Rasul ni, tekan perasaan nafsu, walaupun marah, tak puas hati, banyak benda tak faham, taat, Allah ampun semua dosa sebelum selepas. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Dan Allah Ta'ala berikan kepada kalian sebuah nikmat yang cukup besar. Apa dia? Ini agama Islam lah, nikmat yang paling besar. Apa dia asas Islam? Menghadirkan ketaatan yang sempurna kepada Allah dan Rasul tanpa ada belah bahagi dengan apa-apa benda pada bahagian dunia, hatta perasaan kita sendiri. Kita perasaan ni paling susah. Nak bagi harta mudah daripada nak bagi hati. Nak bagi harta mudah daripada nak bagi hati. Kita bagi masa boleh, nak bagi hati kadang belum lagi. Nak bagi hati meletakkan kesempurnaan cinta kepada Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sahabat diajar, ditarbiah oleh Allah dan Rasul macam ni. Dan Allah sebut apa? Hadiah yang paling besar kepada kalian daripada apa yang kalian buat, ni dia yang ayat keempat. Apa dia? Huwallazi
nazalas sakinah, dialah Allah yang turunkan ketenangan. Fi qulubil mu'minin, pada hati orang yang beriman. Liyazdadu, untuk meningkatkan iman. Imanan ma'a imanihim, iman daripada iman yang memang dah ada dalam hati kalian. Mentaati Allah dan Rasul dengan sepenuh ketaatan, itu ialah sumber kesempurnaan, kebahagiaan. Nak bahagia, itu je sumber. Kunci dia taat Allah Rasul. Tuan-tuan, mungkin nampak macam macam mana, sahabat pun tak tahu macam mana. Tapi bila mereka tahan hati mereka untuk ikut, akhirnya Allah Ta'ala masukkan bahagia. Tuan-tuan, mereka balik dengan kemenangan walaupun tak sempurnakan umrah. Mereka balik dengan kemenangan walaupun tak tunaikan umrah. Tuan-tuan, perempuan sekalian, itu hujung tahun Zulqaidah, tahun ke-7 Hijrah, tahun ke-6 Hijrah, Hudaibiyah. Jadi bila repeat balik umrah tu, tahun depan tahun ke-7 Hijrah, bulan Zulqaidah, repeat balik. Tuan-tuan tengok Allah Ta'ala buat. Kalaulah umrah dilakukan tahun tu, maka ada sebuah perkara yang besar yang berlaku pada umrah qada. Apa yang ada pada umrah qada? Pada tahun ke-7 Hijrah, tahun depannya pada bulan Zulqaidah, sahabat yang datang dengan Rasulullah repeat balik, ihram balik, bukan 1,400 orang, 2,000 orang, tambah lagi 600 orang. Lagi 600 orang bertambah, 2,000 orang jalan kaki berihram sampai saja di Mekah, tunaikan umrah. Orang-orang Quraisy masa tu 7 ke Hijrah, mereka pakat keluar. Ada yang naik Gua Hira, tengok pada Gua Hira daripada atas. Mereka memenuhi bukit-bukit, mereka kosongkan bumi Mekah untuk bagi ruang orang Islam saja datang tunaikan umrah. Nabi datang, sebahagian daripada orang Quraisy kata apa? Tengok nanti, mereka akan datang dalam keadaan yang penat, yang tercungap-cungap, sebab perjalanan yang sangat jauh daripada kota Madinah nak sampai ke sini, ke Mekah 400 km, mesti penat. Kita tengok ni betapa lesunya orang Islam ni. Tuan-tuan bayangkan, Nabi sampai, apa Nabi kata? Ittiba' mana ni? Angkat keluar bau. Tunjuk bau ni. Nak beritahu kita kuat. Nabi suruh ittiba'. Sampai saja dekat Masjidil Haram, tuan-tuan, apa yang berlaku? Nabi terus pergi dekat Hajaratul Aswad, Nabi terus kucuk, dan Nabi terus buat tawaf, tuan-tuan. 3 round pertama lari ya. Sahabat 3 round pertama lari ya, tuan-tuan. Mampu tak nak umrah? Tuan pergi umrah. Biasa saya tak sebut kat kursus umrah. Sekejap lagi pakat-pakat tinggal Mutawif kat belakang. Mutawif seorang tinggal, hak lain semua lari. Dia kata apa? Mutawif pun tak larat. Mutawif pun lembek. Nabi masuk dengan para sahabat Umratul Qada tahun ke-7 Hijrah, Zulqaidah, sahabat 3 round pertama lari. Lepas tu baki baru berjalan. Orang Quraisy ingat orang Islam lembek kan, daripada jauh, daripada Allah kata kuat lagi. Macam mana kita nak berdepan dengan mereka ni? Tuan-tuan, ketika itulah Nabi duduk dengan Walid bin Mughirah. Siapa dia? Abang Khalid Al-Walid. Ini satu detik yang besar dalam Islam kan? Nabi beritahu dekat Walid bin Walid, aina Khalid? Allah, Khalid Al-Walid mana Khalid Al-Walid? Tuan-tuan, Khalid Al-Walid dengan Nabi bukan orang lain kan? Nabi balik daripada umrah tu, Nabi balik daripada umrah qada tu, Zulqaidah tu, Nabi lalu satu kampung nama dia Nawariyah. Nawariyah itu ialah kampung mertua pakcik Nabi Abdullah bin Abbas. Suami isteri dia nama Lubabah Al-Kubra. Lubabah Al-Kubra ada adik nama Lubabah As-Sughra. Lubabah As-Sughra kahwin dengan Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah dengan Lubabah As-Sughra dapat anak Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid anak saudara Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dan adik nombor 3 dia ada Maimunah binti Harith. Al-Abbas kata, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, apa kata tuan kahwin dengan Maimunah untuk bentuk hubungan kita, eratkan lagi hubungan kekeluargaan kita. Tuan-tuan, itulah isteri yang dinikahi oleh Nabi yang terakhir sekali pada tahun ke-7 Hijrah, balik daripada Umratul Qada bersama dengan Maimunah binti Harith di Nawariyah. Siapa dia? Itulah mak saudara Khalid Al-Walid radhiyallahu taala anhu. Lepas dari pernikahan tu, Nabi bapa saudara Khalid. Nabi tanya dekat Walid bin Mughirah, wahai Walid, mana Khalid? Tulis surat bagi kat dia.
bagi tahu Muhammad cari dia. Dan Muhammad bagi tahu kat dia, takkan orang yang cerdik macam dia sampai sekarang lagi tak nampak kebenaran Islam ni. Takkan orang yang cerdik macam Khalid sampai sekarang tak nampak lagi kebenaran Islam. Tuan-tuan bayangkan tak, ketika itulah orang Islam nak balik daripada Umratul Qadha, surat tu sampai pada Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid buka surat tu, baca, tuan-tuan. Ketika tu cahaya hidayat terus masuklah hati dia. Nabi cari dia. Mana Khalid? Khalid mana Khalid? Dah 7 hijrah dah ni, tahun masuk Islam ni. Padahal cerdik. Tuan-tuan bayangkan, Khalid kata dah, sebenarnya dah nampak lama dah kebenaran Islam, tapi ada 3 benda yang menjadi penghalang Khalid daripada Khalid masuk Islam. Yang pertama, bapa dia sendiri. Siapa dia? Walid bin Mughirah. Siapa Walid bin Mughirah? Biras Nabi SAW. Walid bin Mughirah kahwin Lubabah As-Sughra, Lubabah binti Harith. Nabi kahwin dengan Maimunah binti Harith. Biras. Tuan-tuan, satu orang yang sangat benci Nabi, Walid bin Mughirah. Dia ialah bapa saudara Abu Jahal. Walid bin Mughirah ada adik nama dia Hisham bin Mughirah. Hisham bin Mughirah ada anak nama dia Umar bin Hisham bin Mughirah. Siapa dia Umar bin Hisham? Orang Mekah panggil dia Abul Hakam, bapa kecerdikan. Bila Nabi buat dakwah, dia lawan Nabi, orang panggil dia Abu Jahal, bapa kebodohan. Itu Abu Jahal. Siapa dia? Anak, maksud dia dengan Khalid Al-Walid ni sepupu Abu Jahal. Tuan-tuan bayangkan, Abu Jahal punya benci duduk dengan Walid bin Mughirah, Utsbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Ikrimah bin Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf. Ni pembenci-pembenci Nabi, mesyuarat macam mana cara kita nak hancurkan dakwah Nabi. Mereka kata yang paling senior sekali Walid bin Mughirah, bapa Khalid. Dia ni paling cerdik bahasa, dia yang paling pandai syair. Sekarang ni apa yang dibawa oleh Muhammad itu bahasa Al-Quran yang dikatakan daripada Tuhan. Kalau kita dapat buat sesuatu dengan Quran ni, kita dapat hancurkan dakwah ni. Sekarang wahai Walid, apa yang patut kita buat? Tuan-tuan, Allah rakamkan sebuah kisah di dalam surah Al-Muddathir tentang bapa Khalid Al-Walid. Tuan-tuan bayangkan macam mana Khalid nak masuk Islam. Kalau Khalid masuk Islam, dia kena baca Quran. Kalau dia nak khatam, dia kena baca ayat ni. Kalau kita, bapa kita, Allah cerita tentang bapa kita, tentang ayat ni, agak-agak macam mana? Inilah penekanan iman para sahabat lah. Walaupun bapa dia sekali dilaknat dalam Quran, tetapi iman menyebabkan mereka tetap hadirkan kecintaan kepada Allah. Tuan-tuan, masa tu dekat Dar An-Nadwah, tempat parlimen Quraisy mesyuarat nak macam mana nak tuduh Quran, Allah rakam detik-detik mesyuarat. Allah tulis minit mesyuarat Quran. Innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya mereka berfikir apa nak tuduh Quran. Faqutila kaifa qaddar. Celaka kata Allah orang yang nak tuduh Quran. Thumma qutila kaifa qaddar. Sekali lagi kata Allah, celaka orang nak tuduh Quran. Thumma nazar. Kemudian dia fikir, apa benar nak tuduh Quran? Terperinci Allah Ta'ala sebut. Thumma abasa wa basar. Berkerut wajah dia masam. Sebab fikir apa benar tuduh Quran. Tuan-tuan bayangkan muka dia macam mana Allah tulis. Thumma adbara wastakbar. Kemudian dia berpaling dalam keadaan sombong. Faqala in hadha illa sihrun yukthar. Tak ada lah Quran ini melainkan cuma sihir yang dipelajari. Itu je kita boleh tuduh. In hadza illa qaulul bashar. Satu lagi kita boleh kata ni perkataan manusia reka-reka. Allah sambung, sauslihi saqar. Kami akan campak dia masuk dalam saqar. Khusus untuk ayat ni. Macam mana Khalid nak masuk Islam? Bila Khalid tahu ayat tentang kecelakaan laknat bapa dia dalam Quran, wa ma adraka ma saqar. Apa yang kalian tahu tentang saqar? Allah tanya pula. La tubqi wa la tadhar. Satu orang yang masuk dalam neraka, hancur lebu, satu baki pun tak nak tinggal pada jasad dia. Lawahatul lil bashar. Kami nyalakan untuk bakar manusia.
alaiha 19. Malaikat yang jaga dia 19 kata Allah. Allah sebut detail. Tuan-tuan bayangkan kalau Khalid masuk Islam, dia kena baca ayat tentang bapa dia. Khalid refuse walaupun tahu Islam ni betul. Tapi bapa dia dah mati. Bapa dia dah kena bunuh orang. Ketika tahun ke-7 Hijrah, dia baca surat Rasulullah. Hati dia mula bergoncang. Dia nak masuk Islam, tapi dia terfikir balik, dalam perang Uhud aku telah jadi sebab 70 orang Islam syahid. Macam mana aku nak berdepan dengan ahli-ahli Uhud? Macam mana aku nak depan dengan isteri-isteri yang mereka, yang aku telah jadi sebab suami-suami mereka mati? Macam mana aku nak berdepan dengan anak-anak mereka? Khalid jadi serba salah. Tapi kekuatan cahaya hidayah telah masuk dalam jantung hati. Akhirnya Khalid buat keputusan. Buat apa? Khalid buat keputusan. Pada bulan tahun ke-8 Hijrah, pada bulan Safar, dia siapkan kuda, dia pergi juga. Dalam perjalanan bertembung dengan Amr al-As radhiyallahu taala anhu, sama-sama pergi Madinah. Di Madinah orang tahu yang Khalid al-Walid nak datang masuk Islam. Ketika tu satu Madinah jadi gembira. Para sahabiah wanita-wanita yang suami-suami mereka telah syahid di Uhud pun keluar di tepi-tepi jalan. Anak-anak yang mana telah menjadi yatim kerana ayah mereka telah syahid di Uhud pun keluar di tepi-tepi jalan. Khalid makin dekat dengan Madinah, makin berdebar jantung hati dia. Apa aku nak jawab dengan seluruh janda-janda yang telah aku bunuh suami-suami mereka? Apa aku nak jawab dengan anak yatim yang aku telah jadi asbab bapa mereka mati? Apa yang aku nak buat ni? Apa yang aku nak? Ya Allah, Khalid rasa bersalah yang amat, tuan. Dan ketika tu Khalid kuatkan hati dia. Khalid berpegang Islam, pasti bersamanya kemaafan, keampunan daripada Allah. Tuan-tuan, Nabi Sayyidina Khalid sampai, Nabi sambut ahlan wa sahlan ya Khalid. Selamat datang wahai Khalid. Tuan-tuan bayangkan ni, sahabiah ni, hak yang suami mereka syahid kena bunuh dalam peperangan Uhud, tengok Khalid sampai, mereka kata ahlan wa sahlan ya Aba Sulaiman. Selamat datang wahai Abu Sulaiman. Kamu telah jadi sebab suami-suami kami dibunuh dalam perang Uhud, tapi kami tak pedulikan benda tu. Yang penting hidayat sampai dalam hati kamu wahai Khalid. Kami tak peduli suami kami mati, tapi yang penting kau masuk Islam. Anak-anak kecil datang pegang kaki Khalid. Pakcik, 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 pakcik telah jadi sebab bapa kami syahid, tapi kami tak peduli wahai pakcik. Yang penting pakcik dapat Islam. Tuan-tuan bayangkan, ini hati-hati para sahabat yang Nabi ajar, sehingga jiwa mereka dilapangkan untuk menjadikan saki baki kehidupan mereka untuk lihat manusia datang pada hidayat. Walaupun mereka terpaksa korbankan anak-anak mereka, korbankan suami mereka, korbankan keluarga mereka. Inilah agama, kerana mereka tengok sendiri Nabi telah korbankan orang-orang yang Nabi sayang untuk agama sampai pada umat. Pada bulan Safar tahun ke-8 Hijrah, itulah masanya Khalid al-Walid telah masuk Islam. Tuan-tuan, tak lama lepas tu Nabi siapkan 3,000 tentera. Kerana apa? Kerana satu orang perwakilan Nabi yang Nabi hantar bertemu dengan Rom untuk dakwahkan Islam telah dibunuh oleh Syurabil. Tuan-tuan, mereka anggap Islam ni kecil. Mereka telah bunuh utusan Nabi SAW. Apa Nabi buat? Nabi bentuk 3,000 orang sahabat. Untuk ke mana? Untuk ke Mu'tah, untuk berdepan dengan tentera Rom yang mereka pun tak tahu berapa ribu orang yang akan dihantar oleh tentera Rom. Tuan-tuan, pengorbanan perasaan hati Nabi. Apa yang Nabi buat? Nabi himpunkan 3,000 para sahabat dan Nabi lantik Amir, ketua. Tuan-tuan, 23 tahun Nabi buat dakwah, ada 47 ghazwah, ada 27 sariyah. Apa beza ghazwah dengan sariyah? Ghazwah ialah peperangan yang Nabi sendiri jadi ketua. Nabi ikut, Nabi jadi ketua. Ini ghazwah. Sariyah ialah peperangan yang Nabi bentuk sahabat, Nabi lantik seorang sahabat jadi ketua, Nabi tak ikut. Ini sariyah. 23 tahun Nabi buat dakwah, ada 47 ghazwah, ada 27 sariyah. Makna dia hampir 70% peperangan Nabi bersama sahabat. Mu'tah Nabi ikut tak ikut? Mu'tah Nabi tak ikut. Tetapi Mu'tah dinamakan Ghazwah Mu'tah. Satu-satunya ghazwah yang Nabi tak ikut, tapi nama dia ghazwah hanya Mu'tah. Sebab apa? Sebab Mu'tah tak macam perang lain. Mu'tah
berlaku pada bulan Jamadil Akhir pada tahun ke-8 Hijrah. Umur Nabi berapa? 61 tahun. Nabi bentuk para sahabat, tentera 3,000 orang, dan Nabi lantik orang yang sangat Nabi sayang daripada kecil duduk dengan Nabi untuk jadi ketua peperangan ni. Siapa dia? Sayyidina Zaid bin Harithah. Tuan-tuan tahu tak Zaid bin Harithah ni macam mana rapat dengan Nabi? Tuan-tuan, dia ni bukan hamba. Zaid bukan hamba. Zaid kena culik, dijual kat pasar Uqas. Adik Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid beli Zaid, bawa balik rumah, dan sejak pada hari itu dia jadi budak suruhan Sayyidatuna Khadijah. Sampailah Sayyidatuna Khadijah kahwin dengan Rasulullah SAW. Zaid bin Harithah dihadiahkan kepada Rasulullah. Semenjak hari itu Zaid telah berkhidmat dengan Rasulullah, sehingga kan orang tua Zaid duk cari Zaid dan dapat tahu Zaid di kota Mekah, datang ke rumah Rasulullah untuk beli balik anak mereka. Keluarga Zaid bin Harithah, Harithah ni orang kaya, sampai jumpa Rasulullah, kata, wahai Muhammad, berapa saja harga kamu letak untuk kami beli Zaid bawa balik? Nabi kata, aku cadangkan supaya kita tanya sendiri pada Zaid ni sama ada Zaid nak ikut balik ke tak. Tuan-tuan bayangkan, kita kalau jadi hamba ada masa nak free, itulah masa kita nak cabut. Tuan-tuan bayangkan, Nabi beritahu, wahai Zaid, ni bapak kamu datang ni nak ambil kamu balik. Kalau memang Zaid nak balik, kata Nabi tak payah bayar apa, ambil balik. Zaid, bila Nabi tanya, wahai Zaid, ni ayah kamu nak ambil kamu balik, kamu nak tinggal sini, kamu boleh tinggal, kamu nak balik dengan ayah kamu, kamu boleh balik. Tuan-tuan, tak ada kerut langsung dekat dahi Zaid, tak ada langsung Zaid kata kejap nak fikir, tak ada. Zaid tenang dan terus kata, wallahi wahai Muhammad, aku nak terus dengan kamu. Tuan-tuan, berdiri Harithah, bapak dia berdiri. Celaka kamu wahai Zaid, kami datang daripada jauh nak ambil kamu balik ni, kamu anak kami, kamu lagi sanggup duduk jadi hamba dengan mereka ni. Zaid kata, wallahi wahai ayah, tak ada orang yang aku lihat lebih baik dalam dunia ni lebih daripada lelaki ni, dan sekali-kali aku takkan berpisah dengan dia sampai hayat aku terpisah daripada jasad aku. Ini Zaid dengan Nabi. Nabi bila dengar perkataan Zaid apa Nabi buat, Nabi terus pegang tangan Zaid, Nabi pergi depan Kaabah, Nabi terus panggil, ya ma'asyaral Quraisy, wahai orang Quraisy, dengar ni, mulai saat ini Zaid bin Muhammad. Mulai hari ni Zaid bin Muhammad. Masa tu belum turun wahyu lagi. Masa tu Nabi belum diangkat jadi Rasul lagi. Masa tu belum turun ayat pengharaman anak angkat berbin dengan bapa angkat lagi. Berapa lama Zaid bin Muhammad mereka panggil, sehingga turun ayat Al-Quran masa peperangan Khaybar mengharamkan supaya bin anak angkat tak boleh bin dengan bapa angkat. Masa tu barulah Zaid bin Harithah balik. Nabi sayang sangat ni Zaid. Taif, pergi Taif. Siapa jadi pengiring Rasulullah? Zaid bin Harithah. Mereka baling batu dekat Nabi SAW dekat Taif. Siapa jadi benteng? Zaid bin Harithah. Mereka baling batu kat Nabi. Zaid tak mau satu batu pun kena Nabi. Dia besarkan badan dia supaya semua batu hinggap kat dia. Ada juga batu hinggap kat Nabi. Zaid bin Harithah, Nabi terlampau sayangkan dia. Tuan-tuan, sehingga kan Nabi ada seorang yang daripada kecil jaga Nabi, sampailah Nabi wafat, dia tengok kewafatan Nabi. Itulah wanita, satu-satunya wanita yang hidup, yang melihat Nabi lahir sampai Nabi wafat. Siapa dia? Sayyidatuna Barakah radhiyallahu ta'ala anha. Pernah dengar tak nama Sayyidatuna Barakah? Mungkin macam pernah, macam tak pernah. Kalau saya sebut nama kunyah yang biasa kita panggil, Ummu Aiman radhiyallahu ta'ala anha. Kita kenal dia Ummu Aiman. Nama dia Sayyidatuna Barakah radhiyallahu ta'ala anha. Ummu Aiman beza umur dengan Rasulullah 11 tahun. Bila ibunda Nabi meninggal dunia di Abwa, ketika Nabi menangis di kubur di Abwa, Nabi telah peluk Ummu Aiman. Apa Nabi kata ke Ummu Aiman? Ya Ummu Aiman, anti ummi ba'da ummi. Wahai Ummu Aiman, kamu ummi lepas ummi. Kamulah ibu aku lepas ibu aku ni. Daripada hari itu tak pernah terpisah Ummu Aiman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah wafatnya suami Ummu Aiman. Ummu Aiman telah janda, habis tempoh iddah. Nabi tanya pada para sahabat, siapa di kalangan kalian nak kahwin wanita syurga? Kahwin dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman ni tuan-tuan, badan dia agak besar dan kulit dia hitam. Dia tak cantik, tetapi bila Nabi beritahu siapa nak kahwin wanita syurga, kahwin dengan Ummu Aiman, sahabat semua diam. Yang bersuara ketika tu ialah Zaid bin Harithah. Ya Rasulullah, saya nak kahwin wanita syurga tu. Ini Zaid bin Harithah. Nabi sayang betul kat dia. Dia tahu Nabi sayang Ummu Aiman.
Dan dia nak mencintai siapa yang Nabi cintai, dan dia kahwin dengan orang yang Nabi cintai. Ini Zaid bin Harithah. Dalam perang Mu'tah apa kata Nabi? Perang Mu'tah 3,000 orang, Nabi angkat amir kepada perang Mu'tah ila Zaid bin Harithah. Kalau Nabi kata amir Zaid bin Harithah, khalas, alhamdulillah. Tapi Nabi sambung, Nabi kata kalau Zaid syahid, kalian lantiklah, aku lantik Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi, untuk jadi amir. Kalau Ja'far syahid, lantiklah Abdullah bin Rawahah jadi amir. Kalau Abdullah syahid, kalian lantiklah di kalangan kalian siapa yang kalian suka. Nabi tak mau sebut nama lepas tu. Orang Yahudi yang dengar kata 3 nama yang Nabi sebut, semua ni mesti syahid. Sebab perkataan-perkataan Nabi dulu macam tu. Kalau itu nama disebut, itu nama mesti syahid. Sebab Nabi kalau ni syahid ni, kalau ni syahid ni, makna dia Nabi dah tahu 3 sahabat yang Nabi sebut nanti pergi perang tak balik dah. Macam mana agak perasaan Nabi nak hantar Zaid bin Harithah ketika nak pergi Mu'tah? Daripada kecil Nabi bela dia sampai dia besar, berjuang dengan Nabi, bersama dengan Nabi, susah senang dengan Nabi. Itu salam perpisahan ketika Nabi hantar mereka di Mu'tah. Mereka pergi, kecuali Abdullah bin Rawahah kata, aku ada kuda yang sangat pantas, aku tak mau pergi dulu. Aku tak mau pergi dulu, aku nak solat Jumaat dengan Nabi sebab tentera berangkat hari Jumaat. Aku nak solat Jumaat dengan Nabi. Lepas habis solat Jumaat, aku akan pecut kuda aku kejar balik tentera ni. InsyaAllah aku akan dapat kejar mereka. Perjalanan ke Mu'tah berapa jauh kan? Madinah ke Tabuk 700 km. Tabuk ke Mu'tah lebih kurang dalam lagi 600-700 km. Lebih kurang 1,350 km. Madinah ke Mu'tah. Tuan-tuan bayangkan, sahabat bergerak tanpa mengetahui berapa jumlah yang mereka akan berdepan nanti. Itulah peperangan pertama Islam dengan Rom. Tak tahu, tak pernah ada perang dengan Rom sebelum tu. Tuan-tuan bayangkan, ketika itulah mereka bergerak dengan iman yang paling sempurna. Mereka bergerak 3,000 orang, kecuali Abdullah bin Rawahah kata dia nak tunggu nak salat dengan Nabi. Dia tahu inilah Jumaat terakhir dengan Nabi. Dia tahu inilah khutbah terakhir yang dia akan dengar pada Nabi. Dia tahu inilah salat terakhir yang dia akan salat di belakang Nabi. Dia nak ambil manfaat terakhir dengan Nabi. Dia tak mau pergi dulu. Dia terlampau sayangkan Nabi. Dia terlampau rindukan Nabi. Ini hari-hari detik terakhir dia dengan Nabi. Dia tak mau lepaskan Jumaat tu. Nabi naik khutbah Jumaat, Nabi nampak dia. Nabi dah habis khutbah Jumaat, Nabi turun. Nabi kata, wahai Abdullah, tentera dah gerak, kamu kat sini lagi. Abdullah kata, ya Rasulullah, aku terlampau rindukan Tuan. Aku begitu sayang dan cintakan Tuan. Aku tahu ini Jumaat terakhir antara aku dengan Tuan. Wallah, aku nak dengar nasihat terakhir ni. Aku nak duduk bersama yang terakhir ni. Wallahi, aku akan dapat kerja mereka. Jangan kamu khawatir ya Rasulullah. Nabi pun sayang kat dia. Tapi inilah cinta Nabi pada kita. Nabi sanggup korbankan semua yang Nabi sayang di depan Nabi untuk tengok kita semua kenal agama. Kalaulah kita faham pengorbanan perasaan ni, tuan-tuan, agak-agak macam mana kita akan usaha betul-betul untuk bangunkan agama di tempat kita. Macam mana kita rungsing dan risau ada orang tak sembahyang kat masjid ni. Macam mana kita rungsing dan risau ada orang lalu depan rumah kita tak tutup aurat ni. Macam mana kita rungsing dan risau anak-anak yang masih tak dapat dengar taat cakap mak ayah. Dia kan rungsing semua sebab ini agama, nilai darah para sahabat ridwanullahi ajma'in. Tuan-tuan bayangkan, Nabi SAW beritahu pada dekat Sayyidina Abdullah bin Rawahah, wahai Abdullah, kamu bukan lambat separuh hari. Ya kan, dah separuh hari dah, dah tengah hari dah. Kamu bukan lambat separuh hari, kamu dah lambat 500 tahun daripada mereka, wahai Abdullah. Nabi cakap benda hakikat. Sebab apa? Sehari. Tuan-tuan bayangkan, Nabi nak beritahu, lambat sehari yang kita nampak zahir kat dunia, hakikatnya dah lambat 500 tahun. Mereka akan masuk syurga 500 tahun awal pada kamu, wahai Abdullah. Sebab kamu lambat keluar jalan Allah. Tuan-tuan bayangkan, Abdullah kejar tentera. Sampai-sampai kat tentera tu, separuh jalan, tuan-tuan, tentera dah dapat tahu 200,000 orang Rom tunggu. Tuan-tuan, 200,000 tunggu nak lawan dengan 3,000. Sebahagian kata kita kena bagi tahu Rasulullah ni. Kalau Rasulullah hantar tentera untuk bantu kita. Ketika itulah Abdullah bin Rawahah bersyair. Dia kata, wahai para sahabat, sesungguhnya yang aku inginkan ialah sebilah pedang yang memancukkan darahku, sebilah tombak yang menembusi badanku. Kemenangan adalah
pasti di antara dua syahid di jalan Allah itu menang, dan menang itu juga menang. Apakah khawatir kan? Pernahkah kita selama ini menang dengan tentera yang ramai? Kita bergerak. Yang aku inginkan ialah kesyahidan jalan Allah. Tuan-tuan bayangkan, iman mereka bertambah balik. Tak jadi beritahu Nabi kan, bergerak ke depan. Khalid Al-Walid berapa lama masuk Islam? Khalid Al-Walid masuk Islam bulan Safar. Bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamalil Awal, Jamalil Akhir pergi perang Mu'tah. Agak-agak apa ilmu yang Khalid Al-Walid dah belajar? Ilmu fiqh, ilmu ada agak-agak. Berapa banyak mantap ilmu Khalid Al-Walid. Ilmu yang ada pada Khalid Al-Walid pada masa itu ialah cinta pada Allah Rasul. Bagaimana memahami keadaan pengorbanan yang Allah inginkan daripada kita untuk agama ni bangun di zaman kita. Khalid Al-Walid pergi perang Mu'tah, tuan-tuan, bawa 10 pedang. Khalid Al-Walid pergi perang Mu'tah bawa 10 pedang. Bayangkan 10 pedang yang Khalid Al-Walid bawa. Peperangan berlaku sangat teruk. Kenapa ni ghazwah walaupun Nabi tak ikut? Ketika tu Nabi berada di Masjidil Haram bersama dengan para sahabat. Masa tu tak ada handphone, masa tu tak ada live streaming, tapi masa tu Nabi sedang cerita pada para sahabat apa yang sedang berlaku kat Mu'tah. Jibril turun buat berita, sekarang ni apa yang berlaku kat Mu'tah. Tak kala pedang menembusi badan Zaid bin Harithah, tuan-tuan, Jibril AS datang beritahu, ya Rasulullah, Zaid syahid dah. Tuan-tuan bayangkan, terkenang seluruh hayat Zaid dengan Rasulullah. Tunduk Rasulullah, air mata menitik. Nabi beritahu dekat sahabat, Zaid dah syahid dan dia Allah masukkan ke dalam syurga. Sekarang bendera dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib, sepupunya Rasulullah. Isteri Ja'far ialah adik ipar Rasulullah SAW, Asma binti Umais. Hubungan Ja'far dengan Rasulullah pun sangat rapat. Ja'far ialah abang pada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Ja'far pegang bendera, tuan-tuan, tangan dia kena kerak sebelah, dia pegang sebelah, dia kena kerak sebelah, dia peluk bendera, tangan dia tebas pada belakang, dia gugur. Dua tangan dia telah hilang jalan Allah. Nabi beritahu, Ja'far at-tayyar. Ja'far tangan dia tak ada, tapi Allah akan ganti dua sayap untuk dia dalam syurga nanti. Tuan-tuan, dalam syurga nanti ada seorang ada sayap. Siapa dia? Ja'far at-tayyar. Ja'far yang bersayap. Kita dalam syurga tak ada sayap. Tak tahu apa kenderaan kat syurga, wallahu alam bisawab, burak, tak tahu macam mana keadaan, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kalau tengok ada sayap tu, Ja'far bin Abi Talib. Kenapa Allah bagi sayap? Sebab dia bagi tangan dia untuk agama kat dunia ni. Apa kita dah bagi? Apa yang kita dah bagi? Untuk Allah bagi sesuatu untuk kita kat akhirat nanti. Apa yang kita dah bagi sekarang ni? Untuk di akhirat ni Allah boleh bagi kita sesuatu. Tuan-tuan, sebab tu kita baca kisah-kisah ni, kita dengar kisah-kisah ni, kita memahami pengorbanan ni, supaya sebelum kita mati ada sesuatu yang kita buat, yang kita berada di depan Allah ada hujah. Ya Allah, aku pernah buat ni, aku dah buat ni, tolong ya Allah, aku tak tahu mana kau terima, aku takut semua kau tak terima, tapi tolonglah terima ya Allah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, Ja'far syahid ketika tu Abdullah bin Rawahah tengah pegang daging. 3 hari tak makan, tengah pegang daging, jari tergantung 3-3. Tengah pegang, ketika mana tengah pegang, tuan-tuan, bila Ja'far syahid, Jibril turun begitu, Ja'far telah syahid. Nabi tunduk, Nabi menangis. Nabi pergi rumah Ja'far Tayyar, ketuk pintu rumah Ja'far. Anak-anak Ja'far kecil-kecil buka pintu. Sayyidatuna Asma binti Umais tengok Nabi datang, dia dah tahu lah, ini pasti berita yang daripada Rasulullah, berita besar ni. Nabi kata, wahai Asma, Ja'far syahid. Air mata berlinangan di mata Sayyidatuna Asma binti Umais. Anak-anak kecil, anak-anak Ja'far peluk Nabi, tak tahu apa-apa lagi budak. Bapak mereka dah takkan balik lagi dah. Bapak mereka mendahului, mereka menunggu mereka dalam syurga Allah. Tuan-tuan, ini pengorbanan sahabat ridwanullahi ajma'in. Sayyidatuna Asma faham perpisahan atas dunia untuk agama itu cuma perpisahan yang sementara untuk bersama di negeri akhirat yang sampai bila-bila. Tuan-tuan, Nabi menangis. Nabi balik duduk dengan para sahabat. Abdullah bin Rawahah tengah pegang daging. Mereka menjerit, wahai Abdullah, kamu dekat mana? Sesungguhnya Ja'far telah syahid. Tuan-tuan, ketika itulah dia pegang daging, dia tengok daging, dia kata, wahai Abdullah, kawan-kawan kamu semua dah masuk syurga, kau sibuk dengan dunia. Kawan-kawan kau dah masuk syurga, kau sibuk dengan dunia. Tuan-tuan, dia buang daging, dia pijak jari, dia putihkan 3 jari. Dia pegang pedang, naik kuda, tuan, masuk. Tiba-tiba datang was-was. Wahai Abdullah, apa lagi yang kamu syak ni?
Apakah kerana harta-harta kamu? Wallahi harta kamu infakkan sekarang semua di jalan Allah. InsyaAllah rasa syak lagi, wahai Abdullah, apakah kamu syak sekarang isteri kamu? Maka dia telah ceraikan isteri dia. Wahai Abdullah, apa lagi kamu syak sekarang ni? Dah tak ada apa-apa dah lagi dengan kamu ni. Dia masuk. Akhirnya tombak telah menembusi badan dan telah jatuh dan gugur syahid. Nabi tunduk, Nabi menangis. Nabi kata Abdullah pun syahid. Nabi senyap. Tak lama lepas tu baru Nabi kata Abdullah masuk syurga. Lambat sikit. Sebab apa? Dia lambat tadi. Kerana dia lambat keluar jalan Allah, dia pun lambat Nabi kita masuk syurga. Tuan-tuan, masa tu Islam tak ada amir. Satu orang sahabat telah diangkat jadi amir di kalangan orang-orang muhajirin, tapi dia rasa ada orang yang lebih layak. Ketika itulah mereka melihat siapa dia? Khalid Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Khalid Al-Walid baru 4 bulan masuk Islam. Ketika itu mereka angkat, wahai Khalid, sekarang kami angkat kamu jadi ketua. Wahai Khalid, sekarang pimpin kami. Masa itu dunia strategi Khalid kan cukup dahsyat. Khalid telah buat satu strategi sehingga tentera Rom bertempiaran lari dan tentera Islam dapat balik. Perang Mu'tah menang dengan strategi Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai saja di kota Madinah mereka telah sambut tentera Mu'tah. Tuan-tuan, Khalid bawa berapa pedang? 10 pedang, 9 patah semua. Agak macam mana Khalid perang? 10 pedang, 9 pedang patah dalam perang Mu'tah. Dan bila sampai kepada Nabi, mereka tengok depan belakang Khalid penuh dengan luka. Tak ada satu bahagian daripada badan Khalid, 80 luka depan dan belakang. Khalid ialah orang yang menginginkan syahid jalan Allah daripada awal dia masuk Islam. Khalid tak hafal Quran. Khalid bukan hafiz Quran. Khalid ialah orang yang sibuk di jalan Allah. Khalid pernah pegang masyaf Quran, letak atas kepala dia, kata, wahai Allah, maafkan aku kerana aku telah mengabaikan banyak hak Quran, kerana aku terlampau sibuk berjuang di jalan Kau, wahai Allah. Dia sibuk nak angkat agama, nak angkat Quran, sampai dia tak sempat nak menyempurnakan hafalan Quran. Kita dah letak sibuk dengan dakwah Quran. Ya Allah, macam mana nak ke akhirat nak kita nak jawab? Khalid Al-Walid sibuk dengan agama, sibuk dengan dakwah Quran. Ya Allah, Khalid Al-Walid menangis tuan, junjung masyaf. Tuan-tuan, balik-balik tuan, 9 pedang patah, Allah Subhanahu Wa Taala muliakan dia. Bila Nabi dapat tahu 9 pedang Khalid patah, ketika itulah Nabi SAW telah kata, Khalid, anta suyuf min suyufillah. Wahai Khalid, kamu ni pedang daripada pedang-pedang Allah. 10 pedang yang kamu bawa, 9 pedang patah tu pedang kamu, tapi kamu takkan patah sebab kamu pedang Allah. Pedang Allah takkan patah. Suatu bila Khalid Al-Walid nak meninggal dunia ketika ta'un Anwas, ketika mana berada di Syam, ketika Khalid Al-Walid kena ta'un, Khalid Al-Walid minta untuk sahabat berdiri kerana dia tak mau meninggal dunia dalam keadaan baring. Dia kata, wahai para sahabat, kalian tengok ni, ada tak mana-mana bahagian daripada badanku, melainkan semua ada parut luka. Aku inginkan syahid di jalan Allah. Aku tak sangka hari ini aku berada di atas katil mati seperti mana seekor unta betina mati. Wallahi, aku sedih. Khalid Al-Walid nak mati di medan perang, tapi Khalid Al-Walid kena ta'un. Sahabat kata, wahai Khalid, sesungguhnya ketika Nabi SAW menggelarkan kamu dengan pedang Allah, ketika tu kami dah tahu dah kamu takkan syahid dalam medan perang. Kerana kalau kamu syahid dalam medan perang, maka sesungguhnya orang-orang bukan Islam telah mematahkan pedang Allah. Mana mungkin pedang Allah patah, dan sekali-kali pedang Allah takkan patah, sebab tu kamu tak syahid dalam perang. Tapi dia syahid di dalam ta'un Anwas, tetap juga digelar sebagai syuhada kerana mati di dalam wabak ta'un. Tuan-tuan, inilah keadaan Nabi SAW mengorbankan seluruh perasaan dia, ahli keluarga dia, kekasih yang dicintai dia untuk agama sampai kepada kita. Dan hari ini agama dah sampai kepada kita. Kita kena buat sesuatu. Kita ialah orang-orang yang hidup di pinggir-pinggir kiamat. Tak lama lagi nak kiamat. Kita dah nampak satu-satu apa yang berlaku. Dan kita sedar semua benda ni. Cuma kita nak ambil berat, tak ambil berat. Tuan-tuan, kita yang datang masjid, kita kena fikir macam mana seluruh daripada orang kat Putrajaya dan seluruh manusia seluruh dunia datang pada seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua kena ambil bahagian, insya-Allah tuan-tuan. Kita kena fikir macam mana. Dia mula dengan fikir. Kalau tak ada fikir, tak naik KLCC tuan. Kerana ada fikir KLCC itulah KLCC itu berdiri, ada KLCC sebiji. Dan kalau tak ada mesyuarat untuk naikkan KL Tower tu pun tak ada. Bermula dengan fikir risau, maka akan bangun agama. Bermula dengan kerisauan Rasulullah seorang. Hari ini hampir 2 bilion manusia mengenal Allah, tapi belum selesai kerja. Sebab apa? 5 bilion lagi tak mengenal Allah. Kalau hari ini kiamat, 5 bilion akan masuk neraka semua.
Sebab tu tanggungjawab ni atas bau kita semua. Dakwah bukan kerja ulama saja. Dakwah ialah kerja kita semua. Kita orang Islam. Ini tanggungjawab kita. Kita tak boleh kata ni kerja ulama. Tak. Ulama kerja dia mengajar. Mengajak kerja kita. Beza mengajar dengan mengajak kan. Mengajak tak perlu nak tinggi-tinggi. Khalid Al-Walid, dia pergi dakwah, dia pergi buat berperang 4 bulan lepas masuk Islam, pergi perang Mu'tah dah. Tak ada belajar apa-apa, tak ada belajar apa-apa ilmu pun. Setakat pergi dalam keadaan kecintaan Allah dan Rasul. InsyaAllah dalam kesibukan dakwah masa tu Allah akan masukkan ilmu, dan Allah akan alimkan kita dalam agama, dalam perjalanan kesibukan kita dalam kerja dakwah, insyaAllah tuan-tuan. Semoga sedikit daripada perkongsian. Minta maaf tuan-tuan, saya tak tengok jam. Sebab kalau saya tengok jam, saya akan berhenti sebelum sempat habis. Kisah ni pun sebenarnya saya dah skip beberapa part supaya dia sebenarnya banyak. Kalau kita buka dalam sirah tuan-tuan, bila kita faham silsilah keadaan kehidupan sahabat, baru kita akan nampak real macam mana keadaan ni berlaku, dan kenapa Nabi bersifat macam ni dengan sahabat ni. Ada rahsia hubungan di antara mereka yang kalau kita faham, insya-Allah kita pun akan mencintai mereka, dan kita akan cuba untuk mengikut jalan-jalan mereka, insya-Allah. Semoga yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan sekalian. Sebelum saya tutup, ada beberapa iklan lah. Yang pertama sekali, ada kitab Ibadur Rahman ni saya susun sendiri. Ni kitab sirah. Saya, kelemahan saya lah, hanya 4 keluarga sahabat saya dah mampu susun dalam kitab ni. Dan kitab yang banyak kekurangan, saya himpun. Saya bukan tulis, saya tak erti tulis. Jadi saya himpun kisah-kisah yang telah disusun oleh ulama. Saya susun balik supaya kita kenal keluarga para sahabat, apa hubungan dia ni dengan dia ni, apa hubungan dia ni dengan dia ni. So bila kita tahu hubungan mereka dengan Rasulullah, lain kita nampak sahabat tu. Kita kalau kita kenal sebagai kawan biasa, tapi tengoklah tahu la ilaha illallah, rupanya tok hang dengan tok ku sepupu, lain kita nampak dia. Sebab apa? Ada kaitan darah. La ilaha illallah. Tentang macam tu sahabat. Kalau kita tahu mereka, hubungan mereka, keadaan mereka dengan Rasulullah, lain kefahaman, lain keadaan kita nampak kehidupan mereka. Tuan-tuan, dan ada sahabat-sahabat saya kat luar sana, dia ada bawa sikit lah, apa nama, daripada Hijrah Club, dia ada bawa penunjuk Al-Quran. Kita biasa baca Quran tergamak kadang-kadang. Zaman dulu lah saya pernah buat kat kerja ni, kita kerak lidi penyapu mak kita buat penunjuk Quran. Lidi penyapu pula kita kerak buat penunjuk Quran. Quran tu kalamullah tu, lidi penyapu tu sapu tampah. Kita buat tunjuk Quran. Hak paling best kali gulung kertas. Kertas tu dah hancur lebur dah, pun tergamak lagi kita tunjuk. Jadi ada kawan-kawan saya, dia lepas ni buat innovation sikit lah. Dia ada buat satu penunjuk besi, penunjuk Quran besi, ada cok mohor Allah Rasul. Tuan tengoklah kat sana nanti, kat belakang sana adalah beberapa barang jualan sikit. Tuan tengoklah nanti. Semoga Allah Subhanahu Taala hadirkan kebaikan, bantu-bantu sahabat-sahabat saya ni, mereka ahli-ahli perniagaan akan datang saja nak ambil manfaat. Semoga Allah Taala hadirkan kebaikan pada saya sini, tuan-tuan sekalian semua, insya-Allah. Kita doa sikit, semoga amin pada tuan-tuan puan pada malam ni. Allah Taala terima doa kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan sedang pandang kami, Kau pandanglah kami seperti mana Kau pandang Nabi dan para sahabat. Kami tak ada ketika Nabi berjuang dulu, ya Allah. Kami tak ada ketika mana darah Nabi mengalir di Uhud. Kami tak ada ketika Nabi ikat perut Nabi, ketika mana kelaparan untuk kerja dakwah ni. Kami tak ada ketika mana anak-anak Nabi meninggal, Nabi menangis. Kami tak ada ketika Nabi melihat kekasih-kekasih Nabi seorang demi seorang syahid di jalan Kau, wahai Allah. Kami tak ada masa Nabi susah dulu, ya Allah. Kami lahir setelah Nabi wafat, dan kami mendengar kisah-kisah perjuangan, pengorbanan kekasih kami. Kami terlampau rindu
rindu pada baginda Nabi, wahai Allah. Kerap kali kami datang ziarah makam Nabi, wahai Allah. Kami risau, kami malu nak ziarah, kami malu nak berdiri lama-lama depan makam Nabi kami. Kami malu kerana kami banyak benda lompong daripada amalan kami, banyak sangat dosa-dosa kami, banyak sangat kekurangan dalam dakwah kami, wahai Allah. Wahai Allah, kami angkat tangan kami ni pun berlumuran dengan dosa, wahai Allah. Kami malu nak minta pada Engkau, wahai Allah. Kami mengemis, kami mengetuk pintu rahmat, keampunan Engkau, tolonglah ampunkan dosa kami, wahai Allah. Wahai Allah, pengemis pun ada bekas bawa, wahai Allah. Kami mengemis tanpa apa-apa bekas, wahai Allah. Kami mengemis dengan daki-daki dosa, wahai Allah. Wahai Allah, tolonglah ampunkan dosa kami, wahai Allah. Tolong terima amalan-amalan kami, wahai Allah. Tolong terima taubat kami, wahai Allah. Wahai Allah, kami terlampau lebihkan perasaan kami, kami terlampau lebihkan hati-hati kami, kami kadang-kadang lebihkan perut kami lebih pada umat ni sedang mati tanpa agama. Kau rotan kami sikit untuk kami bangun dalam agama. Kau hadirkan ujian daripada bencana-bencana supaya kami buka mata dan sedar, wahai Allah. Wahai Allah, tolong ampunkan kami, wahai Allah. Jangan hadirkan ujian atas bahu kami sehingga kami tak mampu nak pikul, sehingga kami mungkin tergelincir di tempat-tempat maksiat, wahai Allah. Tolong, wahai Allah. Tolong, wahai Allah. Terima taubat kami, wahai Allah. Terima taubat umat ni, wahai Allah. Terima taubat umat ni, wahai Allah. Hidayah untuk umat ni, wahai Allah. Hidayah untuk Jepun, Korea, wahai Allah. Hidayah untuk China, hidayah untuk orang India, hidayah untuk semua manusia seluruh dunia, wahai Allah. Kami tak pandai nak minta, kami tak pandai nak doa. Apa yang Nabi SAW minta dalam doa Nabi itu kami minta dalam doa kami, wahai Allah. Apa Nabi minta jauh itu kami minta jauh, wahai Allah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'ash syahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana warhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.